Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Aizuddin, doktor. Kita akan cerita sikit tentang penyakit berjangkit lah. Terima kasih kepada semua partisipan yang join. So hopefully kalau ada question boleh post dalam chat. Without further ado, saya akan start. Cuma saya akan guna mixed language lah. I think that's the familiar kat Malaysia ni. Okay, first one kita kata tentang benda yang ada ni, pakai definisi statistik. Nah, apa tu penyakit berjangkit? Secara umumnya, lebihlah kita terus kategoriskan jenis penyakit lah. Um, Kalau ikutkan kat sini, penyakit berjangkit adalah kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, kardiovaskular cancer, adalah antara penyakit-penyakit yang memang the most popular dekat dalam negara kita. Dia adalah, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil asbab kematian, kalau dalam kita panggil common cause of death lah. Peramatang di kalangan rakyat Malaysia. Apa maksud kematian peramatang? Maksudnya kebanyakan pesakitnya mati sebelum usia yang kita expect. So dalam Malaysia, life expectancy kita secara umum ataupun tak kira kaum, sepertinya adalah 73 untuk lelaki dan 77 untuk perempuan. Kalau nak tengok secara detail, boleh pergi ke data dari Jabatan Statistik Negara lah. So now, kita pergi pada penyakit pertama, iaitu kencing manis. Um, Data ini kita ambil daripada National Health Mobility Survey, yang mana kita interview penduduk Malaysia, dan kita ada buat test jugalah untuk tahu sama ada dia ada penyakit dan sebagainya. Jadi dalam survey ini kita dapati 1 daripada 5 orang dewasa ada penyakit kencing manis, ataupun kita kata 2 daripada 10 orang ada penyakit kencing manis lah. Yang pertama itu, dan daripada lebih kurang dan 3.9 juta penduduk yang ada kencing manis, dan dia umur daripada 18 tahun ke atas. So survey ni pun kita buat untuk 18 tahun ke atas lah. Now, ini adalah trend penyakit diabetes sepanjang daripada 2011 sampai 2019. Kalau kita tengok warna merah, sebentar ya, saya kalau belah sini, kita tahu yang daripada 2011 sampai 2019, banyak inilah yang kita tahu yang dia didiagnose dengan penyakit kencing manis. Tapi yang menakutkan lagi adalah yang bawah ni, yang mana daripada 2011 sampai 2015 sehingga 2019, berapa peningkatan yang mana orang ni ada kencing manis tapi dia tak tahu. Itu yang lebih menakutkan. Dan kita tengok pada yang sebelahnya kita panggil prevalence, yang mana dalam penyakit diabetes sendiri, orang-orang ni yang banyak. Now, yang kita tahu bila kita start masuk dalam job market, yang mana 30 hingga 59 adalah kita panggil productive age. Bila kita tengok kat sini, kebanyakannya daripada kategori ini, mereka tidak tahu mereka ada kencing manis. Jadi di sini adalah penting untuk kita tahu yang kita ada penyakit itu sebelum kita boleh buat apa-apa. Ini adalah prevalence secara keseluruhan untuk satu negara. Daripada data daripada 2019 ni, Negeri Sembilan, Perlis dan Pahang adalah antara yang tertinggi. Tapi saya rasa kalau kita tengok balik kepada pergerakan rakyat Malaysia, benda ni dia tak unik sangat pada situ lah. Dan seterusnya adalah darah tinggi. Untuk darah tinggi, kita punya definition adalah lebih daripada 140/90, iaitu systolic over diastolic. Dia bukan dua-dua, dia boleh jadi salah satu juga. Kalau systolic tinggi lebih daripada 140, yang itu kita kategorikan sebagai darah tinggi. Dia ada risiko-risiko lain bila kita didiagnose dengan darah tinggi. Jadi dia akan datang dengan penyakit-penyakit lain lah. So kalau orang Malaysia kita suka cakap penyakit 3 serangkai, ini adalah salah satu daripada 3 serangkai tadi. Okey, daripada survei yang kita buat ni, dia adalah fakta-fakta yang pada saya menakutkan. Saban tahun kita dapati yang hanya separuh daripada yang orang kita approach ni, dia tahu dia ada penyakit ni. Dan daripada separuh ni pula, memang majoriti dalam kita dah start ubat ataupun dia dah buat treatment lain. Cuma masalahnya tak sampai separuh
yang dapat kontrol dia punya tekanan darah. Maksudnya terkawal lah tekanan darah. So ini untuk jangka masa panjang memang sangat merisaukan. Dan tadi kalau kita kata kecil manis dalam 2 orang dalam 10 masyarakat Malaysia ada kecil manis, yang ini ada 3 daripada 10 lagi tinggi lah, iaitu 6.4 juta penduduk Malaysia ada darah tinggi. And kita tahu tinggi ni dia punya risiko makin meningkat ikut umur. Dan kita dapati bahawa makin banyak peserta ada suara daripada okay, anyway, so kita dapati penyakit darah tinggi ni lebih banyak pada usia muda. So sepanjang 5 tahun sekali. Tak dengar. Suara Mute. mute tuan. Mute tuan. Mute termasuk saya juga. Okay, Boleh terima semula. kasih. Okay, saya ulang semula dekat tadi. So bila kita tahu penyakit darah tinggi ni, dia memang ada komplikasi. Jadi lebih muda kita tahu, lebih mudah untuk kita kawal. Cuma bila daripada fakta yang saya tunjuk sebelum ni, banyak yang kita dah start ubat pun dia tak terkawal. Jadi kita harap yang ramai datang untuk saringan so that kita boleh tahu kat mana tahap kesihatan. Of course dia lebih tinggi daripada golongan lelaki, tapi ini cuma berlaku bila pada usia muda, yang mana perempuan masih dilindungi oleh hormon estrogen dia. Moment dia menopause, benda tu lebih kurang sama. Ya. Okey, so penyakit yang ketiga, mesti nak lengkap ketiga serangkai tadi, adalah hyperlipidemia ataupun kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi ni dia lebih tinggi lah. So saya daripada tadi diabetes, kecil manis, darah tinggi dan kolesterol. So kalau ikutkan kolesterol yang paling ramai. Now, dia tak semestinya datang kolesterol dulu atau darah tinggi dulu, tapi daripada data ni kita tahu yang pesakit kolesterol tinggi lebih ramai daripada yang lain-lain. Dan kita dapati ramai perempuan lebih tinggi kolesterolnya berbanding lelaki. Dia lain sikit daripada penyakit yang tadilah. Dan again, boleh kata 25% orang yang kita temu ramah tidak tahu yang mereka ada penyakit kolesterol ini. Dan yang bagusnya adalah bila dia tahu, kita boleh start ubat dan kawal. Sebabnya penyakit NCD ataupun non-communicable disease ni, penyakit tidak berjangkit ni, dia punya treatment bukanlah bergantung pada ubat semata-mata, dia lebih juga kepada cara hidup. Isunya cara hidup ataupun habit ni susah untuk kita ubah. That's why kita couplekan ataupun kita sekalikan dengan ubat-ubatan. Okay. So dekat sini macam tadi kita tahu dia meningkat mengikut usia. Dan survey yang kita buat beberapa tahun lepas ni juga kita dapati ramai yang tak tahu dia ada penyakit ni. So kalau dia tak tahu dan tiba-tiba dia dah dapat komplikasi, contohnya serangan jantung ataupun stroke, itu akan menyebabkan komplikasi itu lebih teruk. Okay. Dari kecil manis. Ya. Okay. Now kita pergi kepada komplikasi. Saringan. So saringan ni secara umumnya kita boleh bagikan kepada 2. Yang mana saringan untuk orang yang memang sihat ataupun saringan yang orang ada faktor risiko. Nah, saringan yang pertama yang saya sebutkan tadi untuk orang sihat adalah makna dalam keturunan dia tak ada penyakit apa-apa. Ataupun keluarga yang kita panggil dia blood related lah. Maksudnya atuk nenek ataupun ibu bapa ataupun first degree cousin ataupun makcik pakcik yang tak ada penyakit apa-apa. So orang ini adalah kita kategorikan sebagai sihat dalam keluarga, tak ada apa penyakit yang dia nak risaukan. Biasanya kita suggestkan dia buat saringan kesihatan kalau boleh 2 tahun sekali.
bila umur dia mencapai 30 tahun. Tapi ada penyakit-penyakit yang baru kita dapati mula muncul walaupun orang tu pada usia muda. Macam kita tengok tadi statistik mengatakan penyakit darah tinggi muncul pada orang yang bawah 30 tahun. Jadi uh, untungnya kita dekat Malaysia ni kita ada banyak agensi-agensi yang buat saringan kesihatan. Jadi apa yang kita nak tahu adalah 5 kriteria ni lah. Why, who, when, where atau what. Ataupun saya translate dulu. Why adalah kenapa, who siapa, when bila, where di mana, dan what apa yang nak buat. Nah, untuk yang pertama, kategori pertama tadi, untuk orang yang dalam family-nya tak ada apa-apa, why adalah untuk dia screen penyakit terlebih awal atau dia dapat tahu kalau ada penyakit. Sebagai contoh, dalam masyarakat kita mungkin kita tak tahu ada penyakit thalassemia. Thalassemia ni adalah penyakit darah, dia termasuk dalam non-communicable disease juga. Saya tak listkan sebab dia punya number mungkin tak sebanyak kencing manis dan darah tinggi. Tapi untuk orang yang sihat, ada certain negeri yang dah buat saringan thalassemia ni untuk sebelum berkahwin. Jadi dia boleh sebenarnya diturunkan kepada generasi seterusnya dan kita tak tahu sebab generasi sebelum kita ataupun kita sendiri tak buat saringan. Who adalah orang siapa yang perlu buat saringan untuk yang tadi macam saya cakap umur, kalau boleh ada kesempatan 18 tahun ke atas boleh terus buat lah. Ya, kalau ada risiko lain yang tu nanti kita akan cerita. Bila tu boleh kita bagikan kepada berapa kerap lah. So ideanya adalah lepas 18 tahun mungkin kita boleh buat 2 tahun sekali. Kalau kita ada penyakit tu ataupun kita borderline, kita boleh buat lebih awal. Di mana saya cakap di Malaysia memang kita agak untung sebab banyak tempat yang ada proses saringan kesihatan ni. Antaranya Nadi lah. Sekarang Nadi dah buat program ni, jadi boleh join. Dan apa? So basic kita panggil basic medical check up adalah tekanan darah tinggi, gula, biasanya ada puasa atau tak puasa, and then kolesterol. Lepas tu berat badan dan tinggi. Itu kita akan kira BMI lah. Tapi kalau advance lagi, that one kita akan cakap untuk next kategori. So next kategori ni adalah orang yang ada risiko. Untuk risiko dalam keluarga, dia ada risiko darah tinggi, kencing manis, atau penyakit 3 serangkai tadi. Basic investigation tadi penting juga. Dan ada beberapa tambahan. Contohnya kalau kata dalam keluarganya ada kencing manis dan dia mengandung, kita akan buat certain test yang mana kita panggil glucose tolerance test, yang minum air gula tu. Tapi ada juga untuk kes-kes yang mana kita akan buat extra test untuk mereka yang berpotensi tinggi untuk terutamanya kanser. Sebagai contoh, kanser payudara daripada 3 keturunan. So yang generasi seterusnya dia akan buat saringan. Kanser payudara ni ada beberapa saringan yang kita biasanya suggestkan, antaranya mammogram. Mammogram adalah X-ray pada payudara lah. Dan kalau dalam family ada penyakit-penyakit tertentu, kita akan bagi suggestion. Jadi saya harap yang bila kita buat program dengan Nadi ni, kalau kata datang dan ada penyakit-penyakit tertentu, kita boleh nasihat lah nak ke mana untuk saringan-saringan yang lain. Seterusnya adalah komplikasi. So untuk komplikasi ni dia lebih kepada umum komplikasi. Cerita tentang komplikasi di secara umum lah. Yang pertama, untuk memudahkan, kita panggil dia ada 2 komplikasi, iaitu pada so untuk penyakit kencing manis, darah tinggi dan kolesterol, dia ada target organ ataupun organ-organ yang kita tahu penyakit ni akan rosakkan. Ini tanpa ubat ya. Kalau dengan ubat pun penyakit ni kerosakan tetap berlaku, tapi mungkin dalam kadar yang lambat. Contohnya dekat sini kita boleh tengok serangan jantung lah. Pada jantung ada macam-macam benda yang boleh berlaku kalau penyakit NCD ni tak dikawal. Pertama serangan jantung tu yang paling biasa. Yang kedua mungkin ada berlaku penyumbatan salur darah dan sebagainya. Yang kedua ni peripheral artery disease. Yang ini dia banyak juga dan banyak masyarakat kita mungkin tak, yang mana kadang-kadang dia ada luka pada kaki dia tapi tak semua.
Sebabkan ada sikit-sikit kita yang ada periphery artery disease ni, yang mana salur darah dia tak cantik lah kalau nak kata mudahnya, sebab ada komplikasi daripada kolesterol dan darah tinggi. Dia tak semacam kencing manis ya. Apa yang berlaku pada kes ni, yang mana salur darah dia dah tak cantik dan supply ataupun bekalan darah pada hujung-hujung kaki ataupun tangan akan ada masalah. Jadi bila ada luka, ada masalah lain, dia akan tersumbat. Yang seterusnya adalah mata. Mata ni ramai yang mungkin tak sedar. Sebenarnya penyakit darah tinggi, kencing manis yang tidak terkawal boleh menyebabkan kebutaan. Yang paling kita risaukan adalah kebutaan tu berlaku awal. Macam saya cakap tadi, kita penyakit kencing manis darah tinggi ni berlaku pada productive age, yang mana kita masih menyumbang kepada GDP negara. Kita masih boleh bekerja dan sebagainya. Bila berlaku kebutaan, dia akan jadi cacat kekal. So ini boleh diatasi dengan cara kita buat screening awal lah. Untuk diabetic foot, dia memang spesifik untuk kencing manis, yang mana macam sama juga macam peripheral artery disease tadi, akan ada luka yang tidak baik. Cuma dalam diabetic foot, luka dia lebih gerun lah sebenarnya, sebabnya dia kita panggil wet wound, yang mana dia basah dan dia akan mengeluarkan certain bau. Yang paling ramai pesakit saya jumpa setakat ni semua concern tentang kesan ubat terhadap buah pinggang. Tapi apa pun nak tekankan di sini adalah tanpa ubat, tanpa kawalan pada penyakit kencing manis dan darah tinggi itu sendiri, kita akan menyebabkan kerosakan buah pinggang tu disebabkan oleh darah tinggi itu saja ataupun kencing manis tadi. Saya suka guna analogi penapis dengan air lah. So kalau macam darah tinggi ni kita anggapkan dia sebagai air yang laju, ambil kita pipe yang laju tu, lepas tu dan buah pinggang kita sebagai penapis. So bayang kita alihkan air yang laju dalam penapis, apa akan jadi? So lama kelamaan dia akan bocor. Itu akan berlaku pada buah. Untuk peripheral neuropathy ni, dia spesifik untuk NCD ni, yang mana dia merosakkan kita punya hujung-hujung saraf. Hujung-hujung saraf ni paling senang kita detect lah. Saya yakin kalau ada peserta yang ada kencing manis darah tinggi dekat sini dan mungkin sama ada tak terkawal ataupun dah lama, walaupun terkawal, rasa macam mencucuk pada hujung jari dengan tangan. Kita panggil glove and stocking distribution lah. Yang paling saya rasa orang lelaki, antara benda yang dirisaukan adalah mati pucuk. Itu pun boleh disebabkan oleh DD ni. Dan yang paling besar, stroke lah. Sorry. Terputus. Okey. So untuk saya ulang balik untuk stroke ni ataupun angin ahma dalam masyarakat kita, dia boleh disebabkan oleh penyakit darah tinggi. Kalau tidak terkawal, dia akan menyebabkan pecah pembuluh darah tu. Itu pun boleh jadi stroke. Ataupun kalau kolesterol dan gula menyebabkan kerosakan pada salur darah, dia akan jadi kita panggil blok lah. Blok pada salur darah tu akan menyebabkan, slide tak? Dah show? Tak. Slide dia sama je dekat yang sebentar ya, ada masalah tadi kita. Okey, so untuk stroke tadi, untuk kes yang mana kencing manis dan kolesterol, dia akan menyebabkan kerosakan pada salur darah tadi.
So akan berlaku darah beku. Maksudnya flow darah tak cantik, dia akan membentuk darah beku dan dia akan menyumbat pada salur otak ataupun salur darah pada otak dan menyebabkan stroke. Okey, setakat ini saja untuk komplikasi. Tapi macam saya cakap, tanpa kawalan ataupun tanpa kita tahu yang kita ada penyakit darah tinggi kencing manis dan yang lain-lain lah, kita takkan boleh nak kata perlahankan progres penyakit tu. Komplikasi ini betul untuk semua penyakit-penyakit yang saya sebut tadi dan dia tidak spesifik kepada kalau orang tu tak tahu. Maksudnya kalau kita tak tahu kita ada kencing manis, penyakit tu sendiri takkan stop lah daripada merosakkan badan kita. Jadi adalah penting untuk kita tahu tentang penyakit ini. Okey, sampai situ saja. Kalau ada soalan. Okey, so soalan pertama. Sebentar saya stop sharing dulu. Okey, kalau ada soalan boleh post dekat dalam grup chat tu ataupun boleh tanya teruslah. Yang pertama, soalan ni kalau kita dekat farmasi dan dapati kolesterol tinggi, adakah masih perlu diagnosis daripada doktor? So macam kita dah buat screening sebelum ni, apa yang kita dapati memang banyak sakit-sakit ataupun pelanggan-pelanggan yang memang ada kolesterol tinggi. Yang pertamanya adalah kalau dia punya tinggi tu borderline, bias itu kita akan suggest untuk buat pemeriksaan. Sebab kebanyakan test yang kita buat sama ada dekat farmasi ataupun screening adalah tujuan untuk membawa pesakit ataupun yang sebelum ni dia bukan pesakit dan now kita tahu dia dah ada masalah ke kesihatan. Screening. Yang pertama adalah kebanyakan screening yang kita buat dia ada total kolesterol je. Tapi bila kita tahu total kolesterol lebih daripada normal, yang tu dia memang ada penyakit kolesterol. Jadi untuk tahu mana yang lebih baru sambung. Okey, so tadi menjawab pada soalan tadi. Jawapan pendek dia adalah untuk diagnosis tu kita memang akan pergi ke klinik kesihatan ataupun pada doktor balik lah. Sebabnya untuk screening ada banyak benda yang perlu di clearkan. Yang pertama kalau kata tadi borderline contohnya macam kolesterol dia mungkin 5.2. Jadi apa kita nak buat adalah kita nak tengok faktor risiko dia. Perlu tak kita start ubat? Contohnya kalau umur dia mungkin 18, dalam keluarga dia tak ada penyakit apa-apa dan dia punya kolesterol tadi 5.2. Jadi itu kita akan decide lah sama ada kita nak start ubat ataupun tak, bergantung pada faktor risiko tadi. Ataupun yang kedua, kalau kolesterol tu tinggi sangat, misalnya contoh macam 9 tadi kan, kalau kita biarkan dia betul memang akan bahayalah, maksudnya risiko dia untuk dapat serangan jantung dalam masa terdekat itu memang sangat tinggi. Jadi kita akan refer dia terus ke klinik ataupun petugas kesihatan berdekatan lah, so that dia boleh dapat treatment. Sebab tujuan kita at the end of the day adalah untuk pastikan masyarakat kita dalam keadaan sihat dan dia tahu dia dekat mana in term of kesihatan itu sendiri. Okey, ada soalan? Ada. Okey. Saya ada kolesterol tinggi dan tekanan darah rendah. Yang saya hadapi masalah sesak nafasnya. Okey, so saya bagi again jawapan yang pendek dengan jawapan yang panjang lah. Jawapan yang pendeknya untuk kata ada kaitan antara kolesterol dengan masalah pernafasan tu mungkin long shotnya tidak lah. Tapi tekanan darah yang rendah ni dengan kolesterol tinggi dia mungkin membawa persoalan yang mana ada masalah jantung tak sebenarnya. Sebab sesak nafas ni boleh datang daripada masalah
jantung, bukan saja masalah penafas salur nafas. Contohnya macam pesakit ada masalah jantung lemah ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil lemah jantung. Dia punya simptom yang pertama adalah dia rasa sesak nafas. Sebabnya darah dia tak boleh pump properly. Jadi bila kita check, paru-paru dia clear je. Tapi dia punya jantung tu tak pump darah dia dengan efektif. Okey. Ada soalan? Tadi ada yang bertanya sekiranya perlu buat pemeriksaan ataupun saringan kesihatan ni setiap tahun. Macam saya cakap awal-awal tadi, kita untung kat Malaysia ni memang banyak ada saringan kesihatan. Tapi kalau pergi saringan kesihatan dan tak ambil action daripada result tu, dia sama macam kita pergi pasar raya dapat free sample, kita ambil free sample tu dan kita tak beli benda tu. So macam tu lah. Dalam segi kesihatan ni, kita buat saringan, pesakit tu sendiri perlu ada kesedaran untuk take action. Dengan kata lain, konsep kesihatan kendiri tu sangat penting. Kita sebagai provider atau healthcare provider boleh provide servis ni. Mana kita buat saringan mungkin setiap minggu pun kita buat saringan, tak, saya rasa possible. Sebab banyak agensi yang buat. Kalau pesakit tu datang ke semua servis, okey. So kalau pesakit tu sendiri pergi semua screening, apa, dia tak guna jugalah. Okey. So next soalan adalah kerap berasa kebas pada tangan kiri, pernah buat ECG tapi okey. Jadi macam saya tunjukkan pada awal-awal tadi, komplikasi saraf ni boleh datang daripada beberapa penyakit selain daripada jantung. Antaranya adalah peripheral vascular disease tadi dengan ataupun neuropati. Neuropati ni adalah disebabkan oleh kerosakan pada saraf tu sendiri. Now, untuk menjawab soalan spesifik tentang tangan tadi, dia ada few things lah yang mana kita nak tahu juga sama ada dia ni sebelum ni pernah ada accident ke pada kawasan tangan tu dan sebagainya. So yang itu mungkin boleh buat pemeriksaan untuk pastikan yang kebas tu adalah bukan disebabkan oleh saraf, bukan disebabkan oleh jantung. Sebab jantung adalah benda first kali kita nak tackle. Kalau dia ada masalah jantung, settle that one first. Okey, soalan kedua, seterusnya adalah pesakit buah pinggang stage tu masih ada harapan untuk kembali pulih seperti biasa. Now, stage tu, okey. Untuk keadaan penyakit buah pinggang ni, ada benda yang kita kena ingat. Yang pertama, ada satu faktor yang memang kita tak boleh kawal. Dan buah pinggang kita akan follow faktor tu. Faktor dia adalah usia. Yang mana bila kita meningkat usia makin tua, buah pinggang kita memang akan rosak. Ataupun dia tak akan 100% lah. Darah orang 75 tahun dengan 18 tahun memang beza dekat situ. Fungsi buah pinggang dia sendiri. Tapi kalau fungsi buah pinggang tu adalah maksudnya ada pada stage tu pada usia yang sangat muda, kita tahu isunya adalah penyakit. Nah, penyakit tadi macam mana dah tinggi. Kata dia pulih seperti biasa tu bergantung kepada tahap penyakit dia yang pertama. Yang kedua, so untuk tahu tahap sama ada boleh pulih seperti biasa atau tak bergantung pada pertama adalah tahap penyakit. Tak terkawal dan kita kawalkan dulu itu. Lepas tu yang kedua, kerosakan tu disebabkan oleh penyakit tadi ataupun benda lain. Yang itu kita akan investigate lah secara detail. Contohnya kita ada beberapa pesakit yang didapat penyakit buah pinggang ni bukan daripada penyakit berjangkit tadi, pada jangkitan kuman contohnya. Tapi dalam masa yang sama menyebabkan kerosakan buah pinggang yang berterusan dan mengundang penyakit-penyakit ni lah.
darah tinggi lah terutamanya kalau dalam kes buah pinggang. Hmm. Jadi untuk kata dia boleh pulih atau tak, itu bergantung pada detail soalan tadi yang saya tanya lah. Macam kalau dalam webinar ni susah juga nak jawab full question tu. Okey, ada soalan lagi? Sorry, sebelum tu internet saya ada sedikit tak stable, saya putus sikit. Okey, ada soalan yang menarik tentang HbA1c. Yang pertama sekali saya nak ucapkan tahniah sebab aware tentang pemeriksaan kesihatan ni. So HbA1c untuk peserta lain yang nak tahu, HbA1c ni adalah ujian darah yang mana dia bagi kita gambaran apa yang berlaku pada kawalan kencing manis kita dalam masa 3 bulan. So kenapa 3 bulan? Sebab darah kita ataupun sel darah merah kita hidup untuk 90 hari secara puratanya lah. So bila kita test satu sel darah dan dia bagi bacaan HbA1c sekian, dia menunjukkan purata dalam masa 3 bulan tu bacaannya lebih kurang macam tu lah, 7.4. Jadi soalan dia adalah untuk bacaan HbA1c 7.4 dengan mengubah cara pemakanan kepada pemakanan yang sihat, adakah boleh menurunkan kadar gula kepada tahap normal? Now, untuk bacaan yang 7.4 ni, saya assume yang pesakit ni sudah ada kencing manis. Jadi dia punya target adalah, yang target pertama adalah untuk kawal dia punya bacaan. Jadi lebih stabil. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, baru kita fikir boleh ke turun pada normal. Sebabnya kita tak nak paksa diri kita strict pergi aim ataupun goal yang jauh sangat. Yang pertama, kalau kita 7.4 tadi, apa yang dia bagi tahu adalah 7.4 tu adalah bacaan purata sepanjang 3 bulan. Maksudnya ada time-time yang dia jadi lebih tinggi daripada itu ataupun lebih rendah. Lebih tinggi itulah yang paling kita risaukan. Yang mana kalau kata 7.4 dalam sepanjang 3 bulan tu, mungkin ada time-time yang dia jadi 10, 11 dan sebagainya. So untuk make sure dia punya bacaan HbA1c secara menyeluruh tu turun, dia kena make sure dia punya time yang tinggi tak tinggi sangat. Contohnya, kalau macam dia ada disiplin untuk cek setiap hari, dia kena pastikan yang bacaan dia mungkin bawah daripada 10. Jadi lagi rendah lah HbA1c tu. Dengan kata lain, dia akan memaksa orang tu untuk kontrol dia punya gula darah. Okey, so soalan seterusnya, adakah kencing manis boleh membuatkan kita rabun? Jadi jawapannya ya. Apa yang macam kita dalam kesihatan ni, kita ada saringan untuk diabetic retinopathy kita panggil. So kerosakan daripada kencing manis sendiri. Now untuk pesakit kencing manis, bila dia dah dirawat masa tahun pertama, tahun kedua, bergantung pada usia, kita akan buat saringan kesihatan pada mata lah, yang mana dia akan kita bagi patient untuk buat fundoscope dan kita nampak dia punya salur darah ataupun keadaan mata dia. Apakah punca urat bergumpal dan timbul di kaki? Okey, so soalan yang seterusnya adalah, apakah punca urat bergumpal dan timbul di kaki? Now, ini macam saya pernah tunjuk sebelum ni, yang dia mungkin berkait dengan peripheral vascular disease ataupun masalah salur darah tu sendiri. Tapi kebanyakan yang kita jumpa adalah disebabkan oleh varix lah, yang mana dia punya salur darah tu tidak kompetent, yang menyebabkan dia punya injap tu terbuka. Dan bila ada backflow ataupun aliran darah balik daripada jantung ke bahagian bawah atau especially kaki, salur darah tu akan bergumpal. Cuba bayangkan macam getah paip, ini naik ke atas, tapi dia tak boleh turun balik sebab graviti, ada injap lah. Jadi bila tak ada injap, darahnya jatuh ke bawah dan salur darah tu tak boleh maintain bentuk dia. Dia akan jadi bergelimpangan lah, ataupun dia kata bergumpal. Sorry. Untuk kolesterol tinggi, adakah disarankan untuk makan ubat? Sebab ada doktor menyarankan tidak makan ubat, tetapi ada doktor yang sarankan makan ubat. Okey, dia ada beberapa benda kenapa kita sarankan untuk makan ubat. Ada juga yang pendapat untuk dia. So macam dalam kesihatan ni, dia akan ada pendapat.
Yang pertama kita ada basic knowledge lah, yang mana semua orang kalau dia punya faktor risiko tinggi, biasanya kita akan start ubat. Tapi ada beberapa benda yang kita boleh decide sama ada untuk tidak start ubat. Antara contoh lah, saya bagi patient mungkin ada kolesterol tinggi. Tinggi tu mungkin dalam 6 macam tu, dan kita tahu berat badan dia obesity kelas 2, dan dia baru umur 18 tahun. Jadi biasanya kita bagi masa untuk pesakit ni untuk tahu sendiri. Again, kita panggil kesihatan kendiri tu, yang mana kita cakap dengan pasien, okay, dalam masa 6 bulan kalau you boleh turunkan 10%, kita boleh repeat balik you punya kolesterol. Jadi kita ada cara yang mana kita bahan dulu pada cara hidup. Sebabnya kalau kita start ubat awal pun dia tak ubah cara hidup tu. Contoh saya kata minggu ni kita start ubat kolesterol, minggu depan dia dah binge eating, pergi party, pergi makan banyak, sama je, kita tak start ubat kan. So benda pertama sekali ada that perubahan cara hidup. Susah untuk kita buat benda tu, tapi kalau kita berjaya, then ubat tu just menambah kepada apa yang kata untuk kita control. Jadi itu yang soalan dia lah. Tapi kalau kata ada faktor risiko, contohnya dalam keluarga ada yang dapat serangan jantung pada usia muda, dan darah tinggi yang memang tak terkawal dalam family, ataupun dia ada penyakit-penyakit lain, yang itu biasanya kita suggest untuk start ubat. Jadi at the end of the day, keputusan untuk start ubat tu adalah keputusan bersama. Dia bukan keputusan doktor, sebab again doktor dia bukan Tuhan, yang decide tu kita juga sebagai pesakitnya. Okay. Soalan seterusnya, betulkah jika mengandung saya memang akan terkena kencing manis sebab mengandung anak pertama, anak kedua terkena kencing manis? Okey. So yang pertama, orang kata kita punya nasib ni semua sudah tertulis lah. Itu yang pertama. Memang Tuhan dah kata kita ada portion kita sendiri. Sama ada memang dapat atau tak, itu tak ada siapa boleh bagi tahu. Dengan kata lain, daripada segi manusia ataupun daripada segi kesihatan, kita boleh bagi tahu yang risiko untuk dapat kencing manis tu adalah tinggi. Untuk peserta yang tak baca chat tu, soalan dia, doktor, betulkah jika mengandung next time saya akan memang terkena penyakit kencing manis disebabkan mengandung anak pertama dan kedua? Saya terkena kencing manis. So kalau kata kencing manis tu betul-betul disebabkan oleh GDM ataupun sebab kandungan tersendiri, dia punya cara patofisiologi tu sebenarnya bukan tak sama dengan kencing manis biasa. Maksudnya memang disebabkan oleh kandungan lah. Tapi again, faktor risiko umur tu dia sentiasa meningkat. Ingat kan yang tadi, kalau kata dia ada mengandung pertama masa umur dia 20, mengandung kedua 25, dia dah tak sama dah faktor risiko. So yang ketiga, faktor risiko dia adalah bila dia ada kencing manis waktu mengandung, lepas dia bersalin dan kita monitor dia masih ada kencing manis, maksudnya dia memang ada kencing manis, bukan disebabkan oleh kandungan saja. So itu pun meningkatkan lagi risiko untuk dia dapat kencing manis lah. Okey. So soalan seterusnya adalah 3 serangkai ini keturunan. Yang pertama, betul ada faktor keturunan tu. Tapi dia bukanlah macam mak bapak kita ada kencing manis darah tinggi, kita memang orang kata buat apa pun akan kena kencing manis darah tinggi. Tak, dia bukan macam tu. Dia maksudnya faktor risiko kita untuk dapat kencing manis darah tinggi adalah lebih tinggi berbanding kawan-kawan kita yang parents dia tak ada kencing manis darah tinggi. Itu saja. Benda yang kita boleh kawal adalah habit makanan tadilah. Itu dia. Okey, saya nak ambil soalan yang terakhir, tapi saya rasa saya tak ada jawapan ni. Tips untuk kurangkan rambut gugur. Saya punya rambut pun banyak, so saya pun tak ada hadiah. Tapi yang pastinya boleh pantau pemakanan lah, untuk tengok kalau ada certain zat yang kurang. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih.